أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan, imam yang bertugas pada malam ini tidak ketinggalan Tuk Bilal. Tahniah kedua-duanya malam ni adalah cemerlang. Muslimin muslimat sekalian, kita rehat sekejap, nama pun tarawih. Kita isi sedikit masa dengan tazkirah ringkas. Tazkirah taklah panjang pun, tak sampai 1 jam. Sikit-sikit dekat-dekat 1 jam adalah kot. Muslimin muslimat sekalian, kita sudah pun masuk kepada pasal ketiga, pasal terakhir. Kita telah melalui fasal pertama, iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk fasal kedua, 10 kedua, ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada pasal terakhir, 10 ketiga, aitqum minan nar, iaitu pelepasan daripada api neraka. Muslimin muslimat sekalian, barangkali tuan-tuan pun setuju kalau saya katakan bahawa Ramadan tahun ini agak cepat. Ramadan tahun ini sangat-sangat cepat. Anak-anak murid saya, budak-budak kecil, kata ustaz, cepatnya Ramadan ustaz no. Dah masuk 20 dah, masuk 20 hari bulan tu. Saya kata lepas ni kamu akan kata lagi cepat, dah 25 dah, 26 dah. Inilah tuan-tuan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat-sangat penuh dengan keberkatan. Sekarang kita berada di pasal terakhir. Tazkirah malam ni boleh kita katakan tajuknya ialah sayu-sayu. Sangat-sangat sayu sebab Ramadan sudah pun hampir untuk pergi meninggalkan kita. Bila Ramadan pergi meninggalkan kita tuan-tuan, dia akan bawa sama pi rahmatnya, keberkatannya akan dibawa pergi. Sebab itu masa ada tak berapa hari lagi ini, jangan kita sia-siakan. Bila berakhirnya Ramadan, bermakna bebaslah sudah iblis yang dikatakan selama ini dibelenggu, ditutup pintu neraka, dibukalah pintu-pintu syurga. Habis Ramadan, terlepaslah iblis dan anak buahnya akan gembira. Termasuk anak buahnya itu ialah nafsu. Nafsu sedang menunggu-nunggu untuk meraihkan, kerana si syaitan iblis terlepaslah sudah daripada belenggu. Muslimin muslimat sekalian, kerana itu kita bertanya dengan diri kita sendirilah, mampukah kita pertahankan iman kita? Iman yang kita tanam lebih kurang sebulan di bulan Ramadan, mampukah kita tanam? Yang mampukah kita pertahankan iman kita? Sebab pengganggu kita tidak akan berdiam diri. Muslimin muslimat, air mata menitis kerana kita terfikir, bolehkah kita jumpa lagi Ramadan pada tahun hadapan? Kita tak tahu, segala-galanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri peluang lagi kepada kita. Muslimin muslimat, pada tahun lepas ramai di kalangan rakan-rakan kita, adik-beradik kita, termasuk adik-beradik saya, sudah pun tidak ada
Depa sudah pun lambai tangan goodbye, selamat tinggal. Kalau ditanyalah, kamu ni nak mati ke nak puasa lagi? Sudah tentu tuan-tuan, acil lawan potong kuku panjang. Kuku pendek tak payah potong. Mesti dia kata aku pun nak puasa. Tapi tuan-tuan, peruntukannya sudah tidak ada. Muslimin muslimat sekalian, sebab itu ada beberapa perkara perlu kita tanya dan kita jawab. Pertama, apakah ibadat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bimbang juga tuan-tuan, takut penat saja. Tetapi insya-Allah mesti kita letak keyakinan, insya-Allah ibadat kita selama ini diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, layakkah kita mendapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Insya-Allah kita akan dapat. Kita tidak mau kita ni masuk kelompok yang dapat lapar dan dahaga sahaja. Kita tak mau. Dengan harapan insya-Allah kita pasti akan mendapat ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 10 terakhir ini kita semakin dekat untuk berpisah dengan Ramadan. Adakah 10 terakhir ini kita makin semangat untuk berzikir, untuk membaca Quran, untuk beristighfar, untuk bersedekah? Ataupun mungkinkah kita 10 terakhir ini kita habiskan dengan membeli belah? Konon-kononnya nak sambut Aidul Fitri. Memanglah tuan-tuan, Islam anjurkan kita sambut 1 Syawal itu hari kemenangan, hari kita berjaya, iaitu kita boleh lawan segala hawa nafsu kita. Tetapi jangan lupalah 10 terakhir ini cukup bernilai. Jangan kita habiskan dengan membeli belah, membuat persiapan yang berlebih-lebihan sehingga tinggal solat tarawih. Ramai sudah tuan-tuan, kalau di Sungai Petani tempat saya, jam besar penuh. Kita pun takut tengok. Takut dengan SOP sudah tak ada dah. Masing-masing berebut-rebut pilih pakaian dan sebagainya nak sambut Aidil Fitri. Islam tak larang, sambutlah. Kita kena jaga. Keadaan kita ni kita belum menang. Jangan sangka kita sudah menang. Belum menang, tapi pasti kita akan menang. Ambil pengajaran di negara India. Mereka kata mereka menang dah. Bila sudah menang, mereka longgarkan pesta sana sini, jarak sosial tidak ada lagi, jumpa dengan seronok. Mereka kata mereka dah menang, tapi mereka belum menang. Tiba-tiba Covid landa mereka untuk gelombang berikutnya. Sekarang apa jadi? Ambil pengajaran, kita tak mau, na'udzubillahi min zalik. Hari ini di India ribu-ribu mati setiap hari. Mayat bergelimpangan, hospital sudah penuh, duduk di lantai. Hari ini yang mati mereka bakar di tepi-tepi jalan. Tak ada nak berprotokol-protokol. Maka kita ingat 10 terakhir, jangan berlebih-lebihan sehingga kadang-kadang kita lupa inilah dia pecutan terakhir ada bersama dengan kita. Ataupun barangkali kita lupa sehingga kita pun kurangkan baca Quran, atau barangkali kita asyik berbual-bual kosong di warung-warung dan sebagainya. Kita harap kita tidak begitu. Bahawasanya semoga kita mampulah membentuk diri kita di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin muslimat sekalian, kita teruskan amalan kita. Yang pertama, kalau sebelum ini kita rajin mai ke masjid, maka solat fardu berjemaah jangan tinggal. Mailah ke masjid surau, solat berjemaah kita hidupkan. Kalau Ramadan rajin mai ke masjid, bulan Ramadan jangan berhenti. Permulaannya pada bulan baik, maka kita bawa berkesinambungan di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, suka saya sebutkan, iaitu laksanakanlah solat-solat sunat. Kalau di Ramadan kita solat sunat,
termasuk salat sunat tarawih dan sebagainya. Maka bila sudah kita berada di luar Ramadan nanti, jangan lupa solat sunat kita teruskan. Ramadan rajin membaca Quran. Di luar Ramadan pun kita bacalah Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan rajin puasa. Ini sahaja bulan yang wajib puasa. Bulan lain tak wajib puasa. Bila keluar daripada Ramadan, puasa wajib tidak ada dah. Tetapi hidupkan jugalah amalan puasa-puasa sunat. InsyaAllah kita boleh buat. Kemudian seterusnya, kalau Ramadan rajin beristighfar, bulan Ramadan kita istighfar, kita bertaubat, maka bulan tidak Ramadan tu kena istighfar bertaubat. Inilah tuan-tuan, syahrun maghfirah, bulan keampunan. Sebab itu diceritakan satu ketika masa Rasulullah masih hidup, baginda naik mimbar untuk baca khutbah. Sebelum tu tuan-tuan, Rasulullah baca khutbah bukan atas mimbar pun. Rasulullah baca khutbah atas tunggul khurma. Dalam masjid itu, mereka tebang pokok khurma, ada tunggul tu tinggi sikit lah. Kemudian di atas tunggul khurma itu, Rasulullah berdiri baca khutbah. Orang nampaklah wajah Rasulullah. Tidak lama kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, mau tak kami buat satu mimbar? Kamu naik atas mimbar, kamu berkhutbah. Nabi kata, lagi cepat, lagi baik. Sebab bila aku tidak ada, mimbar ini kamu akan guna. Beza dengan di suasana lain. Nabi tidur di atas pelepah khurma. Bila Nabi bangun, melekat pada badan Rasulullah. Sahabat sedih tengok, ya Rasulullah, kami sedih tengok kamu tidur atas pelepah khurma, melekat pada badanmu. Ya Rasulullah, kamu bukan YB, kamu Nabi ya Rasulullah. Mau tak kami buat mimbar padamu? Nabi kata, tak payah, itu dunia sahaja. Tapi untuk mimbar, Nabi kata, cepat kamu buat lagi bagus. Hari pertama Rasulullah naik mimbar baca khutbah, terdengar suara orang menangis dalam Masjidin Nabawi. Orang pakat cari, mana suara orang menangis ni? Rasulullah saja tahu. Dia turun, dia pegang tunggul khurma. Dia kata, wahai tunggul khurma, jangan lagi kamu menangis. Hari ini aku tak pijak kamu dah. Aku ada mimbar, akan aku baca khutbah di atas mimbar. Tuan-tuan tengok, tunggul khurma pun sayang pada Rasulullah. Kalau manusia lah umatnya tak sayang Rasulullah, dia lebih teruk daripada tunggul khurma. Masa Nabi naik mimbar, Nabi berhenti. Nabi kata amin, amin 3 kali. Lepas solat, sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa tadi naik mimbar kamu sebut amin 3 kali? Nabi kata, masa tu Jibril datang, bisik ke telingaku, ya Muhammad, mana umatmu yang dapat Ramadan, dapat daripada awal sampai akhir Ramadan, tak terampun juga dosa-dosa mereka, bersedialah menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan bulan ini bulan keampunan Allah, ampunkanlah dosa-dosa kita. Amalan baik Ramadan kita teruskan. Kalau di bulan Ramadan rajin sedekah, derma, infak dan sebagainya, maka di bulan tidak Ramadan kita hidupkanlah. Selamat meneruskan ibadat puasa. Selamat meneruskan 10 terakhir. Dan terakhir muslimin muslimat, saya teringat ada satu kawan saya. Dia ni tuan-tuan pengatur kuliah sebelah Bagan. Orang kuat surau masjid. Rakan-rakan mungkin ada yang kenal. Sahabat ni nama saudara Yasir Arafat bin Abdul Rahman. Tuan-tuan sekarang dia sakit teruk, masalah tulang belakang. Doktor bagi cuti 6 bulan. 6 bulan MC, maka gaji kena potong separuh. Isteri tak bekerja suri rumah. Masalahnya begini tuan-tuan, masalah dia tu tak apa. Anak dia anak sulung, sekarang berada di Mesir, tahun akhir. Covid baru ni balik dan akan berlepas balik ke Mesir 3 Syawal ini untuk menamatkan pengajian pada tahun terakhir. Muslimin muslimat, masalahnya kita bimbang dengan kegawatan hidupnya hari ini.
kita takut budak ni tak boleh pergi ke Mesir. Maklumlah nak beli tiket kapal terbang lah, nak kuarantin di sana gitu gini yurannya. Kalau anaknya ini tak berjaya berlepas ke Mesir 3 Syawal ini, habislah dia akan gagal. Maka inisiatif saya bagi tahu, sabarlah sahabat, ini bulan sabar. Saya coba ikhtiar, saya setiap kali ada kuliah tazkirah Ramadan, saya cerita benda ini. Kuklah tuan-tuan nak bagi seorang RM1, seorang RM2, kita top up. Tolong sikit. InsyaAllah kita tolong orang lain, bisa Allah tolong kita. Jadi malam ni, saya nak kata lancarkan derma pun tidak. Kut-kutlah ada teringin nak holok seorang RM1, RM2, silakan. InsyaAllah kita bantu dia. Mudah-mudahan anaknya dapat menyambung balik pengajian tahun akhir dan balik jadi seorang pendakwah berjaya insya-Allah. Selamat meneruskan ibadat puasa, selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Kita sama balik tarawih kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.